Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan belajar unit 5 iaitu rekreasi dan kesenggangan. Terlebih dahulu kita lihat standard kandungan pada hari ini. Yang pertama ialah melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Kedua, mengaplikasikan strategi dan idea kreatif dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Rekreasi dan kesenggangan merupakan aktiviti terancang yang dilakukan pada waktu terluang untuk memperoleh keseronokan, ketenangan minda, merehatkan badan serta kepuasan kepada individu. Rekreasi dan kesenggangan terbagi kepada dua iaitu perlumbaan dan permainan tradisional. Perlumbaan yang pertama adalah perlumbaan eksplorasi ataupun lebih dikenali sebagai explore race. Kedua, perlumbaan berhalangan ataupun obstacle race. Bagi permainan tradisional pula, aci bulat dan juga tiang empat. Perlumbaan eksplorasi di mana para peserta perlu menyelesaikan tugasan atau soalan yang diberikan di setiap checkpoint dan petugas di setiap checkpoint dilantik oleh pengurus pertandingan. Berikut merupakan kelebihan perlumbaan eksplorasi. Yang pertama adalah membina kerjasama di mana para peserta saling membantu semasa membuat tugasan. Kedua, menguji kesabaran. Para peserta perlulah mempunyai tahap kesabaran yang tinggi bagi menyiapkan tugasan. Ketiga, menjadi inovatif. Daya inovasi setiap pelajar perlu lebih pantas dan cekap untuk menyelesaikan setiap tugasan. Keempat, mencabar kreativiti. Setiap peserta perlu kreatif dalam menyiapkan tugas. Yang kelima, mengaplikasikan ujian minda, iaitu tahap pemikiran peserta perlu ditingkatkan bagi menyelesaikan setiap tugasan yang diberikan oleh urus setia. Ini merupakan contoh aktiviti perlumbaan eksplorasi. Tugasan diberikan kepada peserta di setiap checkpoint dan kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan dengan cepat mengikut peraturan permainan yang telah ditetapkan di setiap checkpoint dan tiba terlebih dahulu di checkpoint terakhir dikira sebagai pemenang. Contohnya kita ada stesen permulaan, seterusnya stesen A berbentuk fizikal, stesen B ujian minda, stesen C kreativiti, stesen D kita ada aktiviti diri sentuh, stesen E iaitu gimnastrada ataupun lokomotor, dan stesen F iaitu stesen terakhir di mana para peserta perlulah menunjukkan pengetahuan mereka dalam pertolongan cemas. Seterusnya, ini merupakan contoh-contoh lain aktiviti yang boleh dilakukan di setiap checkpoint oleh para peserta yang ditetapkan oleh para penganjur. Seterusnya ialah perlumbaan berhalangan ataupun obstacle race. Perlumbaan ini memerlukan peserta melepasi halangan menggunakan kemahiran seperti merangkak, melompat, memanjat, berlari dan kemahiran lain yang sesuai dengan laluan dan halangan. Berikut merupakan kelebihan perlumbaan berhalangan. Yang pertama adalah menguji kesabaran. Tanpa kesabaran, peserta mudah berputus asa dan menyebabkan halangan gagal dilepasi. Kedua, menzahirkan minda yang pintar. Setiap halangan yang disediakan mempunyai cara dan teknik bagi melepasinya dengan mudah dan peserta perlulah bijak untuk menangani perlumbaan. Ketiga, menguji kecergasan fizikal. Perlumbaan berhalangan merupakan sejenis sukan yang memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Keempat, menguji ketahanan fizikal. Memerlukan peserta yang mempunyai tahap fizikal yang cergas kerana halangan yang perlu dilepasi merupakan ujian ketahanan fizikal yang tinggi. Dan yang terakhir adalah memupuk kerjasama. Perlumbaan berhalangan mempunyai peraturan tertentu dan kerjasama dalam kumpulan sangat penting bagi melepasi halangan. Seperti yang anda semua sedang lihat di paparan skrin iaitu contoh aktiviti perlumbaan berhalangan. Pertama kita ada stesen mula, seterusnya menggolekkan tayar kereta, stesen merangkak, stesen menjaring, stesen lompat jauh, stesen meniti kerusi panjang dan yang terakhir adalah stesen tamat. Ini merupakan contoh-contoh aktiviti lain yang boleh juga dilakukan di dalam obstacle race.
Seterusnya adalah permainan tradisional iaitu aci bulat. Aci merujuk kepada seorang pemain yang bertindak sebagai tukang jadi. Pemain lain akan mengelak dan menyelamatkan diri daripada disentuh ketika di dalam bulatan oleh tukang jadi. Aci bulat memerlukan dua buah bulatan yang dilukis atau dibentuk sebagai rumah dan tukang jadi tidak boleh memijak garisan atau memasuki bulatan. Permainan ini melatih pemain untuk menyusun strategi semasa mengelak daripada disentuh atau mencari ruang dan peluang bagi mendapatkan pengganti sebagai tukang jadi. Cara bermain aci bulat. Sebelum bermain, undian dilakukan bagi menentukan tukang jadi. Seterusnya, setelah dipilih, pemain memasuki dua buah kawasan bulatan yang ditandakan di atas tanah. Setelah semua pemain bersedia, permainan dimulakan dengan menyebut "Sedia mula" oleh tukang jadi. Terakhir, tukang jadi haruslah menyentuh pemain di dalam mana-mana bulatan dan pemain boleh berlari ke seluruh kawasan di dalam bulatan untuk mengelak daripada disentuh oleh tukang jadi. Seterusnya adalah permainan tradisional tiang empat. Permainan ini juga dikenali sebagai permainan minta api. Pemain akan menunjukkan kepantasan dan kelajuan merebut tiang. Pemain perlu bijak menyusun strategi dan berkomunikasi bagi memastikan kekal mendapat tiang maupun bertukar menjadi perebut tiang. Cara bermain tiang empat adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kesemua pemain perlu berdiri atau mencangkung di antara empat tiang yang sama jarak secara menghadap satu sama lain. Salah seorang pemain akan menyebut mula. Kedua, semua pemain berlari untuk merebut tiang. Pemain yang tidak berlari mendapatkan mana-mana tiang perlu menjadi tukang jadi. Yang ketiga, apabila permainan dimulakan, pemain perlu bertukar-tukar tiang antara satu sama lain. Semasa proses pertukaran ini, tukang jadi akan mengambil peluang merebut tiang yang ditinggalkan oleh pemain. Yang terakhir adalah peranan tukang jadi akan bertukar kepada pemain yang tiangnya berjaya dirampas. Permainan akan dimulakan semula. Permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan oleh semua pemain. Itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.